Kalau kita sebut Yahudi kan, kita selalu tahu dalam Islam ni kan, sejarah Yahudi ni dia banyak khianat kepada orang lain. Tapi kali ni saya nak cerita pasal seorang individu namanya Andreas Hibhagen. Mungkin ada yang pernah tahu, ada yang tak tahu. Dia ni terkenal waktu zaman Perang Dunia Kedua, yang mana dia ni mengkhianati Yahudi. Yahudi khianat orang, dia khianat Yahudi pula. Macam mana dia buat? Okey, pertama sekali kita sembang dulu latar belakang dia. Latar belakang Andreas Hibhagen ni, dia adalah gangster Belanda yang datang daripada keluarga kucar kacir. Dia ada ayah, dia ada mak. Ayah dia merupakan seorang askar. Mak dia meninggal masa dia umur 6 tahun. Lepas tu ayah dia kahwin baru. Bila ayah dia kahwin baru, ayah dia tak kisah pasal dia sebab ayah dia sangat pemabuk yang teruk, alkoholik lah dia katakan. Lepas tu dia ni pula, dia pernah pergi ke US dan bekerja dekat US. Kemudian dia masuklah kumpulan gangster dekat US tu kan. Dia terkenal dekat US dengan gelaran Al Capone. Dia punya figura dia, Andreas Hibhagen ni, dia botak tau. Dia botak dan dia kalau boleh tengok tu nampak macam steady lah, orang kata gang skinhead. Dia 2 tahun dia pergi US, dia dah dapat gelaran Al Capone. Kemudian dia balik ke Belanda. Dia ni asal orang Belanda. Masa Perang Dunia Kedua, Jerman mula menakluk satu persatu negara di Eropah. Hanya beberapa negara sahaja yang tak dapat Jerman takluk, iaitu Britain, Spanyol dan juga Switzerland. Negara ni semua ditakluk terus masuk Belanda. Jadi dekat Belanda ni, Andreas Hibhagen ni, masa dia balik tu, dia masuk satu parti. Parti ni parti sosialis, nasionalis yang sama macam Hitler dekat Jerman. Bila Jerman serang Belanda, dia mula berkawan dengan Jerman. Dia buat apa tahu? Dia bekerjasama dengan SD. SD ni bukan SD sign yang untuk naik jadi Perdana Menteri sokong tu, tak. SD ni adalah Secret Service Jerman, yang mana mereka ini tugas mereka menjejar orang Yahudi dan juga harta-harta mereka. Jadi Andreas Hibhagen ni mula-mula dia apa dia buat? Dia pergi cari dekat mana Yahudi, tempat Yahudi bersembunyi, dekat mana Yahudi simpan harta. Dia cari, dia bagi dekat SD ni, kemudian dia dapat persen. Dia dapatlah ada persen dia kan. Macam buat bisnes pula kan, dapat komisen. Dalam masa yang sama, masa dia rembat, dia masa bagi tu, dia ada rembat juga harta sikit. Jadi dia memang kaya. Kemudian tahun 1943, dia buat satu benda baru. Dia jumpa orang Yahudi, dia cakap, aku janji aku nak jaga hang bagi harta kat aku tolong simpan, nanti lepas perang aku bagi. Lebih kurang macam tu lah. Ini kita boleh tengok dalam satu filem dekat Netflix, tajuk dia Hibhagen. Dia memang cerita macam mana Hibhagen ni buat dia punya taktik dia untuk memperdayakan orang Yahudi. Jadi dia ambil barang kemas, kemudian dia kata janji, okay, duduk sini, nanti kami takkan apa-apa kan, takkan ada orang datang ambil dan kita akan bawa orang lari. Macam tu lah. Lepas tu harta tu dia rembat. Orang Yahudi yang kata bersembunyi kat mana-mana tempat, ataupun dia yang bawa pergi bersembunyi, dia rojek SD untuk datang ambil secara aman. Jadi bila orang Yahudi tu dekat depan pintu, buka pintu, SD datang. Jadi bila dah Yahudi tu nampak polis di depan dia, nak buat apa? Dia tak boleh lari dah. Jadi dihantarlah ke camp untuk dan terjadilah peristiwa Holocaust. Jadi dekat penghujung dia, bila habis perang, Andreas Hibhagen ni dia sempat palsukan kematian dia. Dia palsukan kematian dia, kemudian dia lari keluar daripada Belanda. Lepas tu sekitar 1950 sampai 1970, dia sempat tahu balik ke Belanda dan dia ambil harta-harta dia tu yang dia sembunyikan, harta Yahudi tu dia bawa lari. Benda ini jadi isu juga, tapi kerajaan Belanda hanya sempat mengeluarkan waran tangkap pada tahun 1988. Yang mana waktu tu bila dia tengok balik, bila track balik kan Andreas Hibhagen ni, dia jumpalah, okay, Andreas Hibhagen ni pernah duduk Argentina, pernah pergi ke Spain dan sebagainya. Akhirnya dia meninggal tahun 1973 dekat satu klinik swasta dekat Switzerland disebabkan sakit kanser. Jadi keluar waran tangkap pun tak sempat nak tangkap. Dan dalam filem Hibhagen ni anda boleh tengok macam mana sebenarnya dia berjaya memperdayakan golongan pejuang kemerdekaan Belanda. Tengok filem tu, tak nak bagi spoiler lah, nanti awak rugi pula.